Baik, terima kasih rakan setugas kita Muammar dan Mahira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Terima kasih bagi menyaksikan Rampai Pagi yang kami bawakan dari daerah Blyth. Bagaimanakah perkabaran Auda pada pagi ini? Diharap semuanya dalam keadaan sihat, ceria selalu dan alhamdulillah keadaan cuaca di sekitar daerah Blyth pada pagi ini cukup mengizinkan. Jadi semoga apapun jua perancangan yang Auda rancang akan berjalan dengan lancar. Dari daerah Blyth Auda, saya kongsikan beberapa acara semasa yang akan berlangsung, di mana di sini ada satu makluman mengenai pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada hari ini sehingga hari Sabtu 4 hari bulan Mei bermula dari jam 9 hingga 1 petang kecuali hari Jumaat. Penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja pemeliharaan talian kawat atas voltan rendah dan kawasan yang terlibat ialah Jalan Utama Kampung Sungai Lalit, Simpang 766 dan kawasan sekitarnya. Jadi diharap kepada kawasan yang terlibat supaya akan dapat mengambil maklum mengenai penutupan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku dari jam 9 pagi hingga 1 petang. Seterusnya Auda, satu lagi acara di mana satu sambutan Hari Raya Aidilfitri akan diadakan ataupun dianjurkan oleh Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kampung Pandan yang diadakan pada esok 2 hari bulan Mei, insya-Allah bermula pada jam 9 pagi sehingga 3.30 petang di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kampung Pandan. Itu dia ada beberapa acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Blyth. Seterusnya kita akan beralih untuk mengikuti bahan visual yang telah pun disediakan untuk edisi hari ini. Silakan. Semua bangsa di dunia memiliki budaya dan cara hidup masing-masing. Budaya dan cara hidup ini terbentuk dalam lingkungan hidup masyarakat itu sendiri dengan segala unsur dan elemen yang mempengaruhinya. Budaya merupakan salah satu elemen yang perlu ada pada sesebuah masyarakat. Ia merujuk kepada darjat, kualiti, mutu dan taraf cara hidup sesebuah masyarakat yang mengamalkan cara hidup masing-masing. Di negara Brunei Darussalam, kaum etnik majoriti berasal dari Sarawak, iaitu kaum Iban, adalah merupakan di antara penduduk tetap negara ini. Menurut kajian sejarah, kaum Iban sudah pun menetap di negara ini semenjak kurun ke-14 Masihi lagi. Kewujudan pelbagai puak dalam negara Brunei banyak disumbangkan oleh faktor migrasi. Melihat cara kehidupan kaum Iban di daerah ini amat unik sekali, terutamanya pada cara kehidupan mereka yang sebilangannya masih lagi ada yang tinggal di rumah-rumah panjang, terutamanya di kawasan pedalaman dan ulu daerah ini. Selain berkemahiran dalam membuat kraft-kraft tangan, apa yang paling menarik sekali pada kaum ini ialah pakaian tradisi mereka. Kali ini, Rampai Pagi daerah Blyth akan mengungsikan secara terperinci mengenai ngepan Indu Iban yang bermaksud baju tradisi Iban yang dipakai oleh anak-anak gadis dan para wanita kaum Iban. Bagi kerja-kerja pemakaian set lengkap baju tradisi ini, setentunya seseorang yang berkemahiran dan mempunyai banyak pengalaman akan melaksanakannya tanpa ragu-ragu. Angela, anak Singli Jantin, berusia 34 tahun, menetap di kampung lumut daerah ini, adalah merupakan seorang yang cukup mahir
dalam menangani tugasan tersebut. Menurut beliau, kemahiran itu bermula dari pengalamannya sewaktu zaman sekolah dahulu yang selalu membuat persembahan adat budaya kaum Iban di acara-acara perayaan maupun majlis-majlis rasmi. Hinggalah sebelum tiba hari perkahwinan beliau sendiri, set lengkap baju tradisi Iban ini beliau dapatkan dari negara jiran untuk dipakai semasa hari persandingannya. Melihat keunikan dan keindahan set lengkap yang dipakainya semasa hari persandingan dahulu itulah, para jemputan di hari tersebut cukup tertarik dan pada tahun 2019 bermulanya beliau membukakan perkhidmatan sewa set lengkap tersebut kepada sesiapa yang berkehendakkan, dan atas permintaan yang tinggi itu, bukan sahaja di keempat-empat daerah negara ini perkhidmatannya diketahui, bahkan beliau pernah memenuhi hasrat bagi pasangan pengantin kaum Iban di negara-negara jiran. Untuk set lengkap ngepan Indu Iban ini, terdapat sebanyak 18 aksesori yang hampir kesemuanya terhasil dari perak. Menurut penerangan dari beliau, terdapat 3 jenis kain dan beberapa jenis baju tradisi yang dipakai oleh wanita Iban mengikut tempat dan kesesuaian acara. Manakala set lengkap ini semua hanya akan dipakai oleh pengantin di hari persandingan mereka dan di acara pertandingan kecantikan. Mungkin kita pernah melihat baju tradisi kaum wanita Iban sebelum ini. Kali ini, ianya bukan hanya sekedar biasa, akan tetapi ianya menjadi luar biasa dengan pemakaian sebanyak 18 perhiasan aksesori yang digabungkan menjadi satu persalinan yang cukup lengkap dan unik sekali. Tahukah Auda, setiap ngepan Indu Iban mempunyai kelainan bagi setiap daerah. Inilah antara seni istimewa yang tercipta oleh masyarakat kaum Iban dari zaman nenek moyang mereka. Dari perkongsian kami untuk keluaran kali ini, semoga ianya dapat menambahkan lagi ilmu pengetahuan kita semua mengenai adat tradisi masyarakat kaum Iban menerusi warisan ngepan Indu Iban.